Baik, kita kembali untuk berbicara pula berkaitan dengan perpaduan. Jadi, apakah sebenarnya intipatinya untuk kita berkongsi tentang kunci kecemerlangan organisasi ini dan kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Zafir Kham Muhammad Maqbul, Dekan Pusat Pengajian Siswa Zah Perniagaan UKM JSB, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Hani? Ya, saya. Okey, hari kita bersua dari jauh. Walaupun kita membawa satu hasrat yang sama, itu bercakap tentang perpaduan. Jadi, falsafah dan konsep perpaduan itu perlu kita pahalusi terlebih dahulu. Silakan, Prof. Terima kasih, Hani. Selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita bersiaran secara dalam talian dan hari ini kita memperkatakan tentang satu perkara yang sangat penting kepada setiap warga, sama ada warga, organisasi atau dalam masyarakat Malaysia sendiri, adalah satu perkara, itu perpaduan sebenarnya. Saya suka bila Hani memperkatakan tentang falsafah dan konsep perpaduan. Sebenarnya perpaduan ini kita boleh lihat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Tetapi sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang perpaduan ini, saya suka memulakan bicara saya dengan menggunakan beberapa peribahasa. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sebenarnya peribahasa-peribahasa ini menunjukkan kesepakatan dan keakraban yang terbentuk antara individu dalam satu pasukan yang akan membuahkan hasil yang kita katakan sebagai perpaduan. Kerjasama yang wujud dalam kalangan ahli pasukan, sama ada dalam kehidupan ataupun dalam organisasi, memang tidak dapat dinafikan kepentingannya bagi memastikan kejayaan pencapaian matlamat. Secara dasarnya, kekuatan institusi atau organisasi itu bergantung kepada kekuatan pasukan. Dan sebenarnya kalau kita lihat, pasukan adalah sebuah entiti yang menggabungkan dua atau lebih individu yang bebas berinteraksi secara bersama untuk mencapai matlamat tertentu. Dan untuk Hani dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia, teras utama pasukan ialah perpaduan, iaitu semua strategi atau dasar itu perlu diputuskan secara pemuafakatan. Bila saya kata pemuafakatan ini, bermakna ia adalah satu solidariti yang menyatu padukan seluruh warga dan setiap warga dalam membentuk satu identiti dan nilai secara bersama, serta perasaan cinta dan bangga akan organisasi atau negara mereka. Dan ini sebenarnya diperkatakan, kajian tentang perpaduan ini banyak dikatakan oleh beberapa orang penyelidik. Antaranya adalah mentakrifkan perpaduan ini sebagai satu penyatuan tenaga, fikiran, cita-cita dan pengorbanan dalam satu ikatan yang sepadu, kuat dan maju. Dan saya suka mengungkap falsafah perpaduan ini di dalam dasar perpaduan negara sendiri dalam tahun 2021. Dan saya rasa dasar ini diperjuangkan oleh Kementerian Perpaduan Negara adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, membentuk identiti nasional dan juga saling menghormati dan bertanggungjawab serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. So, saya rasa konsep perpaduan ini adalah menekankan kepada kesepaduan sosial, di mana konsep yang digunakan oleh beberapa orang pakar akademik, dan ini tidak bererti tiada perbezaan dan konflik dalam sebuah masyarakat. Perbezaan dan konflik tetap wujud kerana melibatkan hubungan masyarakat, hubungan individu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pendidikan. So, untuk peringkat awal, itu dulu penjelasan saya berkaitan dengan falsafah dan juga konsep perpaduan ini. Okey, Prof. Dan bila kita cakap tentang perkara ini juga, bagaimana sebenarnya perpaduan boleh digabung jalinkan dengan daya saing organisasi? Dan sebenarnya Hani, kalau kita melihat perpaduan dalam konteks organisasi, sebab kepakaran saya adalah tentang pengurusan organisasi dan pengurusan sumber manusia. Dan pentingnya perpaduan ini adalah satu yang saya kata keeratan. Keeratan, kalau dah izinkan saya menggunakan perkataan bahasa Inggeris, iaitu cohesiveness. Keeratan ini sangat-sangat penting sebab dengan keeratan inilah sebenarnya dapat meningkatkan kepuasan kerja kepada setiap ahli pasukan, dan dalam sebuah pasukan yang punya ikatan yang erat, ahli-ahlinya dapat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain, dan komunikasi yang baik yang terjalin ini akan menimbulkan komitmen dan semangat kekitaan
dan sekali lagi saya menggunakan perkataan Inggeris esprit de corps yang tinggi dalam kalangan ahli pasukan. Dan sebenarnya kalau kita dapat lihat, maksud ini membawa dan memberi pengaruh yang besar kepada prestasi hubungan erat antara pasukan, akan mempengaruhi rakan lain dalam pasukan yang mempunyai motivasi kerja atau motivasi semangat kerja yang lemah. So, kajian juga menunjukkan bahawa perasaan yang erat ini akan menyebabkan individu akan mudah berubah dan mudah untuk menerima sesuatu perubahan. Dan inilah sebenarnya daya saing yang kita harapkan dalam setiap individu, dalam organisasi ataupun setiap warga sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Ya, dan untuk melakukan sesuatu itu pastinya ada cabaran. Jadi apa pula cabaran dalam mengekalkan perpaduan dalam organisasi? Hani dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia. Kekuatan pasukan menggambarkan pengukuhan sesebuah institusi atau organisasi itu. Penyelidikan banyak juga, sebab saya ini seorang profesor dalam pengurusan organisasi dan juga pengurusan semua manusia, tidak lari daripada kajian-kajian yang dilakukan. Sebenarnya kajian-kajian itu ada benarnya. Itu yang berkaitan dengan pengurusan yang menunjukkan keeratan adalah kunci utama kejayaan dan kekuatan sesebuah pasukan. Apa yang saya tekankan sebelum ini, perpaduan dan keeratan, satu perkara yang kita saling bincangkan bersama. Tanpa keeratan, pasukan akan berhadapan dengan pelbagai isu dan konflik semasa melaksanakan tugas. Selain itu, kesilapan atau masalah yang ditimbulkan oleh seorang ahli akan turut memberi kesan kepada ahli lain dalam pasukan dan institusi itu secara keseluruhannya. Dan hal ini kita boleh ibaratkan seperti telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Maknanya apa-apa yang berlaku dalam sebuah pasukan itu, seorang individu yang membawa masalah akan memberi kesan kepada yang lain. Dan terdapat juga pasukan yang gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan atau agak perlahan untuk mengorak langkah ke hadapan. Ini terjadi kerana ada individu dalam pasukan itu yang kita kata gagal berasimilasi dan mempunyai matlamat yang berbeza-beza. Sebenarnya suasana ini mewujudkan pelbagai konflik dalam kalangan ahli pasukan dan menjadikan matlamat perpaduan itu kabur sebenarnya. Dan saya katakan ini dalam konteks negara Malaysia ini, ancaman, saya rasa Hani dan penonton Selamat Pagi Malaysia pun sedar bahawa ancaman utama perpaduan yang paling ketara ialah melalui perkembangan teknologi komunikasi, iaitu media sosial. Memang tidak dapat dinafikan bahawa antara cabaran dalam usaha mengekalkan perpaduan sebenarnya ialah media sosial. So dalam zaman teknologi ini, mesej sebenarnya tular sangat cepat dalam waktu yang singkat. Apa sahaja tercetus dari mulut seseorang atau jari jemari di papan kekunci dengan mudah diketahui umum. Jika lisan atau tulisan itu tidak disenangi oleh individu lain, ia sukar ditarik kembali dan mudah menyinggung perasaan orang lain. Saya masukkan di sini ini bukan saya masukkan teknologi komunikasi itu perlu ditinggalkan. Apatah lagi hampir ke semua aktiviti dalam kehidupan kita, termasuklah pengajaran dan pembelajaran serta persekitaran kehidupan masa kini memerlukan teknologi. Sebenarnya penggunaan dan kebergantungan kita kepada teknologi perlu selari dengan kekuatan dan kelemahan diri. Penggunaan teknologi sebenarnya ni dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia memerlukan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ia dapat dijayakan melalui pendidikan yang berterusan. Sebenarnya persediaan mental dan cetusan kesedaran ini perlu hadir dalam diri setiap individu bagi berdepan dengan cabaran teknologi pengkomputeran dan otomasi. Secara kesimpulannya, halangan cabaran utama adalah kekuatan mental seseorang individu itu. Dan semua pihak sebenarnya perlu berhati-hati dan perlu memahami dan menghormati agama, budaya, bahasa dan adat masing-masing dan mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang bersifat mengadu domba, menghasut dan menyebar maklumat palsu, terutamanya di media sosial, dan boleh memecah belahkan perpaduan sama ada di dalam organisasi ataupun di dalam negara sebenarnya. Okey, Prof, daripada apa yang Prof sebutkan tadi dan kongsikan tadi, apabila digabungkan kesemuanya, ia merupakan satu rangkuman formula yang perlu dilakukan oleh sesebuah organisasi untuk mengekalkan perpaduan itu. Jadi, apakah formula ataupun strategi yang terbaik dalam kita kukuhkan perpaduan dalam organisasi?
Kalau tanya saya Hani, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Memang banyak strategi yang boleh dilakukan oleh organisasi sebenarnya. Tapi saya tak nak huraikan setiap strategi ini. Sebab lain organisasi, lain institusi, hatta kerajaan Malaysia sendiri pun ada beberapa strategi yang telah dilakukan. Umpamanya sesi libat urus bersama individu dalam organisasi, latihan dan pendidikan yang berterusan, pengiktirafan warga organisasi yang berterusan, menekankan konsep perbezaan individu dan dampaknya kepada organisasi sebenarnya. So itu antara strategi-strategi sebenarnya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah prinsip-prinsip yang perlu ada dalam strategi-strategi ini. Antaranya adalah matlamat itu perlu jelas. Matlamat jangka pendek, jangka panjang perlu jelas sebab dia akan merangsang ahli pasukan untuk bekerja dengan tekun ke arah pencapaian matlamat. Dan satu lagi, kemahiran yang relevan. Itu satu ciri yang perlu ada dalam strategi di mana satu pasukan itu perlu mengandungi beberapa komposisi sama dari segi kaum, jantina, kemahiran, kepakaran dan perbezaan individu dalam pasukan ini memberi identiti tinggi kepada pasukan, autonomi dan maklum balas pencapaian yang lebih baik. Dan satu lagi prinsip yang perlu ada adalah komunikasi yang baik. Daripada apa yang saya nyatakan daripada awal tadi Hani berkaitan dengan perpaduan, komunikasi memainkan peranan penting dan komunikasi perlu ada dalam strategi kita memperkukuhkan perpaduan di mana komunikasi lisan ataupun bertulis digunakan dengan berkesan sementara maklum balas ahli akan membetulkan kesalah tanggapan yang wujud atau mungkin wujud. Dan itu sahaja berkaitan dengan prinsip-prinsip. Sebenarnya banyak lagi yang saya ingin kongsikan bersama dengan penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia ni, tapi itu dulu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang perlu ditekankan dalam strategi dalam kita mengukuhkan perpaduan. Ya, baik. Jadi sebagai pakar dalam pengurusan organisasi dan pengurusan semua manusia, jadi bagaimana Prof melihat perpaduan ini sebenarnya mampu untuk menjamin kecemerlangan organisasi ataupun institusi yang berdaya saing? Terima kasih Hani. Strategi perpaduan melalui kerja berpasukan yang saya huraikan sebenarnya boleh membantu pencapaian matlamat dalam jangka masa yang singkat sebenarnya. Walau bagaimanapun pasukan juga boleh mencetuskan aspek negatif. Terutamanya kalau ada kelemahan dari segi aspek penyelarasan, koordinasi dan selain itu wujud juga tekanan terhadap keseragaman. So bagi menonjolkan identiti pasukan, kadang-kadang semua ahli terpaksa mengorbankan identiti pribadinya. Selain itu, walaupun ada ahli yang tidak bersetuju dengan tindakan pasukan, mereka mungkin akhirnya terpaksa akur kerana mereka tergolong dalam golongan minoriti. Begitulah lumrah yang biasa berlaku dalam pasukan. Sebenarnya, Hani dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia, politik, konflik dan nada yang saya panggil nada melankolik ini adalah simfoni lazim bagi sebuah pasukan yang berteraskan perpaduan. Semakin besar sesuatu pasukan itu, maka semakin jelas isu-isu yang saya katakan itu dizahirkan. So bagi mengelakkan isu ini, perasaan empati, bertimbang rasa dan bertolak ansur perlu ada dalam pasukan. Dan di sinilah peranan untuk seorang pemimpin sebenarnya. Dan pemimpin dalam arti kata yang sebenarnya bertanggungjawab dan sebenarnya amanah yang dipikul semestinya memaksa pemimpin menyerahkan dirinya kepada institusi dan organisasi. Hal ini semakin mencabar kerana setiap pemimpin dipertanggungjawabkan pada masa hadapan akan kepemimpinannya. Dan pemimpin yang berkesan juga adalah pemimpin sebagai suri teladan yang secara tidak langsung akan mencorakkan peribadi dan kelakuan warga. Dan saya suka tekankan di sini, pelbagai strategi dan taktik boleh diambil dalam mengukuhkan perpaduan, namun tahap cabaran dan tentangan menerapkan perpaduan terletak sejauh mana penerimaan seseorang individu dan masyarakat terhadap agenda perpaduan yang ingin dibawa. Teori dan dapatan-dapatan dalam kajian yang saya katakan tadi dan berkaitan dengan mengurus perpaduan menunjukkan satu dimensi yang sangat penting, dimensi kemanusiaan yang terdiri daripada mental, emosi dan rohani memainkan peranan penting dalam menjayakan perpaduan. So justru kesejahteraan emosi yang memberi penekanan aspek kesejahteraan dan kemanusiaan perlu diterapkan dalam strategi pendidikan dan pembangunan sumber manusia negara. Sebenarnya Hani dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia sebagai yang akhirnya melalui pendidikan dan pembangunan sumber manusia tersebut sebenarnya boleh dijadikan asas kepada teras pembentukan
kerajaan perpaduan yang lebih harmoni di samping melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ya, baik. Jadi itu dia dapatan yang kita bawakan ya supaya dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan juga institusi untuk kita satukan dan kita gunakan formula juga strategi yang dikongsikan tadi supaya dalam organisasi itu akan terus cemerlang dari segi aspek perpaduan dan akhirnya dapat bersaing dengan lebih baik lagi selepas ini. Jadi terima kasih kepada tetamu kita Profesor Dr. Zafihan Mahbul, Dekan Pusat Pengajian Siswa Azhar Perniagaan UKM GSP Universiti Kebangsaan Malaysia dapat bersama kami pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Dan untuk waktu ini kita nak berehat sebentar untuk menyaksikan cerita pagi pula perkabaran dari Pulau Pinang bersama dengan rakan pelapor kita Syarmila Rasta.